Malaysia mempunyai buah durian yang mahal, tetapi di Eropah, terdapat hidangan lain yang mahal. Hari ini kita akan melihat hidangan di Eropah, truffle. Dalam beberapa tahun terakhir, pelbagai jenis makanan dengan perisa truffle muncul di pasaran. Restoran mampu milik menjual mi spaghetti truffle, bahkan keropok kentang menawarkan cita rasa truffle. Adakah truffle, yang dipanggil salah satu dari 3 hidangan paling istimewa di dunia, dianggap sebagai bahan makanan teratas? Berapa nilai sebenar truffle yang mahal? Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Sebelum membincangkan topik ini, kita perlu memperhatikan kawasan Alba di bahagian utara Itali. Setiap tahun pada musim gugur, sekelompok orang di sana akan keluar pada awal pagi dan pergi ke hutan untuk menggali di tanah di sebelah pokok. Mereka dikenali sebagai pemburu truffle. Mereka mempunyai lesen yang sah dari kerajaan dan membawa anjing yang terlatih untuk mengesan setiap tempat yang mungkin terdapat truffle. Apabila anjing truffle secara tiba-tiba menggali dengan kuat di pangkal pokok, pemburu truffle biasanya akan merangkak ke bawah dan bertanya. Kemudian mereka akan dengan berhati-hati menggali tanah, berharap untuk menemui truffle yang berharga. Walaupun hutan nampak sama di mata orang awam, pemburu truffle yang telah dilatih dengan baik sangat memahami kawasan tersebut seperti halaman rumah mereka. Kebanyakan pemburu truffle mewarisi ilmu dari generasi ke generasi dan belajar mencari truffle sejak kecil. Setiap keluarga mempunyai taman rahsia mereka sendiri. Mereka mencari rezeki dari harta karun semula jadi mereka dengan kecekapan yang tidak dapat diimajinasi oleh orang biasa. Makanan yang kelihatan biasa tetapi dihargai sebagai permata di atas meja makan oleh orang Eropah. Truffle adalah sejenis kulat yang tumbuh di bawah tanah. Ia membentuk hubungan mutualisme dengan tumbuhan seperti getah atau pokok hazel. Terdapat lebih daripada 100 jenis truffle di seluruh dunia, tetapi hanya beberapa jenis sahaja yang boleh digunakan untuk masakan. Antara yang paling terkenal adalah truffle hitam dari Perancis dan truffle putih dari Itali. Truffle putih biasa dijual dengan harga yang tinggi, sehingga €4,500 untuk 1 kilogram. Truffle hitam bermula dari €1,000. Bagi produk truffle yang biasa kita lihat, sebahagian daripadanya diperbuat daripada truffle musim panas yang murah. Truffle musim panas mempunyai bau yang lemah dan hasilnya jauh lebih tinggi daripada truffle putih dan truffle hitam musim gugur dan musim sejuk. Oleh itu, harganya kira-kira hanya €300 untuk setiap kilogram. Untuk minyak truffle yang biasa digunakan di rumah, hanya sedikit truffle musim panas yang terkandung di dalamnya, dan produk makanan olahan yang dijual di pasaran dengan label rasa truffle tidak mengandungi apa-apa bahan truffle dan sepenuhnya merupakan produk kimia sintetik. Walau bagaimanapun, nilai tinggi truffle hari ini mempunyai sejarah yang rumit. Truffle muncul dalam sejarah manusia sejak zaman Mesopotamia. Berdasarkan catatan tulisan paku Sumeria, orang Amorid di kerajaan Babylon kuno mempunyai kebiasaan makan truffle. Mereka akan mengikuti jejak babi hutan untuk mencari truffle yang tersembunyi di dalam tanah. Pada zaman Rom, truffle sudah menjadi hidangan di meja makan golongan bangsawan. Walau bagaimanapun, mereka pada masa itu hanya memakan truffle gurun yang mempunyai aroma lemah dan berbeza dengan truffle hitam dan putih moden. Pada zaman pertengahan, kajian tentang truffle berkurangan. Ini kerana orang pada masa itu mengaitkan truffle dengan iblis. Ia hanya mula dihidangkan semula semasa zaman Renaissance di mana orang Eropah kembali menggemari hidangan ini. Pada masa itu, truffle sudah menjadi hidangan istana di Perancis dan harganya pun semakin meningkat. Oleh itu, ramai yang mempelajari cara untuk menanam truffle. Namun, disebabkan oleh kekurangan teknologi, selepas beberapa percubaan, manusia masih bergantung pada bau hidung haiwan seperti babi untuk mencari truffle di hutan. Pada abad ke-19, hasrat manusia untuk menghasilkan truffle akhirnya tercapai. Pada masa itu di Provence yang indah di Perancis, terdapat seorang petani bernama Tarin. Setelah menemukan truffle hitam di bawah pokok, dia mengambil beberapa buah owak di dekatnya untuk ditanam. Beberapa tahun kemudian, truffle banyak tumbuh di sekitar pokok owak yang baru tumbuh itu. Pengalaman yang menakjubkan ini membuka era penanaman truffle hitam oleh manusia. Menurut dokumen, pada awal abad ke-20, pengeluaran truffle hitam di Eropah mencapai lebih daripada 2,000 metrik tan setiap tahun. Namun zaman kegemilangan tidak berlangsung lama, ketika Perang Dunia Pertama melanda seluruh Eropah.
Pertempuran dahsyat ini meruntuhkan banyak hutan yang mengandungi trafir, dan banyak petani hilang nyawa di medan perang. Pada masa yang sama, kekurangan tenaga buruh di kawasan pedesaan dan pengetahuan penanaman yang berharga turut hilang. Selepas berakhirnya perang, pengeluaran trafir hitam merosot drastik dari lebih daripada 2,000 metrik tan menjadi kurang daripada 50 metrik tan setiap tahun. Harga juga meningkat sehingga menjadi barang mewah. Hanya selepas Perang Dunia Kedua, hutan trafir mula pulih. Trafir putih juga muncul pada ketika ini. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, harga trafir putih sekarang jauh lebih tinggi daripada trafir hitam. Namun, sebelum pertengahan abad ke-20, kebanyakan gourmet hanya menggemari trafir hitam dan sedikit yang ingin mencuba jenis yang lain. Sebab mengapa trafir putih meningkat popularitinya bukan hanya kerana tindakan pemasaran yang pintar oleh pedagang, tetapi juga ada kisah yang aneh tersembunyi di dalamnya. Pada zaman selepas Perang Dunia Kedua, kawasan Alba di Itali menghasilkan banyak trafir putih. Tetapi popularitinya tidak seberapa berbanding dengan trafir hitam utama. Seorang pedagang makanan Itali bernama Giacomo Mora mempunyai ambisi yang besar. Selepas sedar akan keadaan ini, dia bertekad untuk menjadikan trafir putih sebagai bahan makanan yang lebih mewah. Cara yang difikirkannya ialah bergabung dengan selebriti. Mora berjaya menjalin hubungan dengan pelbagai selebriti politik dan perniagaan dari pelbagai negara dan menjual trafir putih kepada tamu teratas. Antara pelanggannya termasuk bekas Perdana Menteri Britania, Winston Churchill dan bintang besar Amerika, Marilyn Monroe. Bahkan Paus Paulus VI juga merupakan pelanggannya. Dengan bantuan sokongan dari selebriti, restoran mewah di Eropah dan Amerika Utara mulai membeli trafir putih. Alba sebagai tempat asal mula trafir putih mendapat deklarasi yang besar. Namun pada masa itu, ramai orang tidak tahu bahawa makanan yang dimakan adalah daripada luar Alba. Pada kira-kira tahun 1960-an, kawasan di dunia yang menghasilkan trafir putih, selain dari Alba, termasuk Kroasia. Pada masa itu, kawasan tanah ini masih di bawah Kesatuan Republik Sosialis Yugoslavia. Orang tempatan tidak tahu tentang gaya hidup barat yang popular, jadi apabila mereka menemui trafir putih, mereka menganggapnya sebagai kentang yang busuk. Mereka terus memberikan kentang tersebut kepada babi tanpa berfikir panjang. Kemudian, suatu hari, seorang Itali yang melawat Kroasia terkejut apabila mendapati orang tempatan melakukan tindakan mewah ini. Mereka kemudian membeli trafir tersebut dengan harga yang sangat rendah daripada orang Kroasia yang miskin. Walau orang Kroasia sudah sedar akan nilai trafir putih, Itali membeli dengan harga yang lebih tinggi, jadi orang tempatan bersedia menyimpan rahsia itu. Selama jangka masa yang lama, ramai orang menganggap bahawa Alba merupakan satu-satunya tempat asal trafir putih. Hingga tahun 1999, rahsia itu akhirnya terbongkar. Pada tahun itu, seorang pemburu trafir bernama Zigante menemukan sebiji trafir putih yang beratnya 1,3 kg di bahagian utara Kroasia. Trafir tersebut kemudian mendapat pengesahan rekor dunia dari Guinness World Record. Biji trafir tersebut sudah cukup untuk menjadikan Zigante kaya. Namun, dia tidak memilih untuk menjualnya. Sebaliknya, dia mengadakan jamuan makan besar-besaran yang dijemput oleh presiden, pengurus dan media. Dalam acara tersebut, trafir putih yang bernilai mahal dimakan dengan mewahnya. Dengan promosi media, Kroasia juga menjadi terkenal sebagai tempat pengeluar trafir putih. Zigante menjadi tokoh legenda dalam sejarah trafir. Kini, trafir putih dan trafir hitam telah menjadi makanan terkenal di seluruh dunia. Namun, mengapa harganya masih mahal walaupun ia telah dipelihara secara manusia selama bertahun-tahun? Alasan di sebalik ini bukan hanya terletak pada manipulasi manusia, tetapi faktor asalinya berasal daripada cara pengumpulan dan kesukaran penanaman. Pertama sekali, penanaman trafir masih belum dapat dilakukan sepenuhnya dalam persekitaran yang berasingan. Ia agak seperti pemeliharaan separuh liar. Oleh itu, apabila tiba masa untuk mengumpulkannya, pemburu masih perlu bergantung pada pengalaman untuk mencari lokasi di mana trafir berada. Ini melibatkan kesukaran dan kos yang besar. Pada awalnya, orang menggunakan hidung babi untuk menggali trafir. Tetapi babi sangat suka makan bahan ini. Oleh itu, membiarkan babi menjadi pemandu mempunyai risiko yang tinggi. Walaupun itu membantu untuk mencari trafir dengan lebih cepat, tetapi biasanya babi makan trafir lebih cepat daripada pemburu menggali. Oleh itu, ada orang yang mula melatih anjing untuk mencari trafir. Sekarang, hampir semua pengeluar trafir di Perancis dan Itali menggunakan anjing sebagai cara untuk mencari trafir. Selain itu,
ada pemburu trafir yang bergantung pada makhluk hidup lain untuk mencari sasaran. Ada sejenis lalat merah yang suka bertelur pada kulit luar trafir. Oleh itu, pemburu hanya perlu mencari kawasan tanah yang dikelilingi oleh lalat itu, dan kemungkinan besar trafir berada di bawahnya. Cara-cara di atas tidak dapat digantikan oleh mesin. Oleh itu, kos tenaga kerja meningkatkan harga trafir. Walau bagaimanapun, mendapatkan tenaga kerja murah tidaklah sukar, kecuali kepayahan penanaman menentukan nilai trafir. Untuk menghasilkan trafir yang baik, ia perlu ditanam pada pokok yang sesuai dan membiarkan spora kulat trafir pada akar pokok tersebut. Sepanjang proses penanaman, kualiti tanah dan jumlah air yang diperlukan amat ketat. Kos penanaman sebanyak €10,000 setiap hektar. Walau begitu, penggunaan wang tidak menjamin kejayaan. Ia mengambil masa kira-kira 5 hingga 8 tahun untuk mengetahui sama ada kulat trafir telah berjaya tumbuh pada akar pokok. Walaupun proses penanaman trafir sangat meletihkan, nilai ekonomi yang besar masih menarik negara untuk melabur dalam penanaman. Seperti di Australia, sejak 1999, mereka telah memperkenalkan trafir hitam dari luar negara dan berjaya membudidayakan varieti tempatan. Selain itu, negara itu mempunyai kelebihan bersaing kerana terletak di belahan selatan, masa panen bertepatan dengan negara-negara di belahan utara. Oleh itu, mereka mempunyai kelebihan yang besar. Secara kesimpulannya, manusia masih tidak dapat menghasilkan trafir yang berharga menggunakan cara sepenuhnya saintifik moden. Oleh itu, ini meningkatkan nilai yang mahal. Banyak kajian menunjukkan bahawa pencairan global boleh menyebabkan tanah di banyak kawasan pengeluar trafir menjadi kering. Hasil trafir pada masa depan mungkin akan menurun, dan harga mungkin akan terus meningkat. Bagi rakan-rakan yang berminat dengan berlian meja, mungkin sebaiknya mencuba untuk mencicipinya sekarang sebelum terlambat. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.